Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua usahawan, perusahaan kecil dan sederhana yang hadir pada siri webinar yang kita adakan sempena Minggu PKS 2021. Ya, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini, siri webinar yang kita adakan adalah merupakan salah satu program yang kita adakan sempena Minggu PKS bagi membincangkan topik terkini bagi membantu usahawan PKS mengadaptasi norma baru perniagaan. Hari ini kita akan bawa satu program khas bersama dengan pihak Mara Negeri Pulau Pinang, Mara Negeri Perak. Minta maaf ya, Mara Negeri Perak. Okey, saya ada sini, kita ada dua orang pakar dari Mara Negeri Perak. Saya perkenalkan dahulu, kita ada moderator dia iaitu Cik Irman bin Ibrahim, Ketua Unit Pembiayaan Perniagaan Mara Negeri Perak, dan kita ada seorang lagi panel iaitu penceramah dari Mara Negeri Perak yang tidak asing lagi. Saya kenalkan Puan Lailatul Asma binti Muhammad Tahir. Jadi tanpa melengahkan masa, saya serahkan sesi kita pada hari ini kepada Cik Irman bin Ibrahim bagi meneruskan sesi taklimat. Dipersilakan Cik Irman. Terima kasih Puan Nazrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Anda apa khabar? Saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sedang mengikuti program kita kali ini. Mara Tuan Majlis Amanah Rakyat merupakan agensi yang membantu usahawan-usahawan Bumi Putra dalam mengembangkan perniagaan. Namun masih ramai lagi para usahawan yang belum mengetahui apakah peranan-peranan yang dimainkan oleh pihak Mara. Dan pada kesempatan ini persoalan-persoalan akan dijawab oleh panel pimpinan kita, dan beliau adalah insan yang berpengalaman, pernah berkhidmat di Ibu Pejabat Mara Kuala Lumpur sebagai Timbalan Pengarah Bahagian Pembangunan Usahawan dan kini sebagai Pengarah Mara Negeri Perak. Saya perkenalkan sekali lagi kepada anda di sebelah saya Puan Lailatul Asma binti Muhammad Tahir. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, Irman. Selamat pagi. Untuk sesi kali ini kita akan mulakan dahulu dengan sesi soal jawab bersama panel kita. Dan kemudian nanti kita akan menjawab persoalan daripada peserta dari chatbox yang mengikuti program kita ini. Dan seterusnya, tanpa melengahkan masa, kita terus kepada soalan yang pertama, Puan ya. Baik, Man. Okey, Mara merupakan agensi yang telah membantu ramai usahawan-usahawan di luar sana untuk memulakan serta mengembangkan perniagaan mereka. Jadi, boleh dikatakan sektor keusahawanan ini merupakan salah satu sektor utama Mara. Dan boleh Puan terangkan apakah hala tujuan sektor keusahawanan Mara dalam melestarikan usahawan Bumi Putra? Okey, terima kasih Irman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua usahawan yang menyertai kami pada hari ini. Untuk menjawab persoalan yang telah dikemukakan oleh Tuan Moderator sebentar tadi ya, kita seperti mana yang kita sedia maklum, Mara merupakan salah sebuah agensi di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar yang bertanggungjawab untuk membantu pembangunan sosioekonomi masyarakat Bumi Putra dari aspek ekonomi dan juga pendidikan. Jadi sektor keusahawanan Mara ini sebenarnya merupakan satu sektor yang bertanggungjawab untuk memacu program-program keusahawanan dalam memastikan kita kelangsungan perniagaan terutama perniagaan usahawan Bumi Putra ya di seluruh Malaysia. Jadi untuk tempoh sekarang ini ya, usahawan Mara, sektor usahawan Mara telah merangka pelan strategik selama 5 tahun, yang mana dalam pelan strategik ini sebenarnya kami memastikan keperluan usahawan, cabaran-cabaran yang dihadapi oleh usahawan serta isu-isu yang berbangkit termasuk dalam keadaan pandemik COVID-19 telah kita ambil kira dalam kita merangka pelan strategik sektor usahawan. Jadi apa yang boleh saya kongsikan pada hari ini adalah saya nak menyebut sedikit tentang 5 pelan strategi yang telah kita rangkakan untuk kita memastikan kelestarian keusahawanan Bumi Putra dapat diteruskan.
Strategi yang pertama adalah untuk melestarikan keusahawanan yang mampan. Jadi melestarikan keusahawanan yang mampan ini kita merujuk kepada usahawan sedia ada, bagaimana kita nak memastikan usahawan ini dapat meneruskan perniagaan mereka melalui bantuan dan juga program-program yang MARA sediakan. Strategi yang kedua adalah untuk melonjakkan kapasiti perniagaan berteraskan industri strategik. Jadi di sini juga kita kena pastikan kapasiti perniagaan usahawan itu dapat kita lonjakkan melalui bantuan-bantuan dan juga fasiliti yang disediakan oleh MARA. Terus yang ketiga adalah untuk membangunkan usahawan baru yang mampan. Jadi usahawan baru sekarang kita lihat dalam keadaan sekarang ni ramai usahawan ataupun ramai anak-anak muda yang memilih keusahawanan sebagai kerjaya mereka. Jadi bagaimana kita nak pastikan usahawan-usahawan baru ini kompeten dalam menguruskan perniagaan mereka. Ya, inilah antara bantuan ataupun program-program yang akan dirangka oleh MARA sepanjang 5 tahun pelan strategi ini berlangsung. Strategi yang keempat adalah untuk mewujudkan usahawan peneraju industri. Kenapa perlunya usahawan peneraju industri ini? Jadi kita nakkan usahawan-usahawan yang ada di Malaysia ini bukan sahaja mereka ni hebat di dalam perniagaan mereka sendiri, tetapi mereka juga hebat di dalam industri yang dicuburi. Ini adalah antara inisiatif yang MARA rasakan. Kita perlu ada ikon-ikon industri yang kita lahirkan melalui program-program yang telah kita rancang. Dan strategi yang kelima adalah mewujudkan ataupun memantapkan ekosistem keusahawanan yang kondusif. Okey, tanpa ekosistem keusahawanan yang kondusif, apa juga yang kita laksanakan untuk pelan strategi pertama, kedua, ketiga dan keempat tadi tidak dapat kita laksanakan secara sempurna tanpa disokong dan didukung oleh satu ekosistem yang mantap yang disediakan oleh MARA. Jadi dalam kita nak melaksanakan program keusahawanan di MARA ini, kita memfokuskan kepada 5 industri yang kita berikan tumpuan, iaitu usahawan di dalam industri makanan dan minuman, industri gaya hidup, perkhidmatan, otomotif dan juga pembinaan ataupun construction. Jadi kalau bukan kepada 5 industri ni Irman, tak bermakna kita mengabaikan industri yang lain. Jadi apa maksudnya bila kita memberikan tumpuan kepada 5 industri ini? Jadi secara statistiknya kita mendapati ramai usahawan-usahawan bermitra terlibat di dalam industri yang 5 ini. Jadi itu kita berikan tumpuan. Tetapi sekiranya ada usahawan-usahawan daripada industri yang lain, anda semua boleh datang kepada MARA untuk turut menerima kemudahan dan juga fasiliti yang MARA sediakan. Jadi itulah sikit sebanyak Irman yang dapat saya berikan pendedahan ataupun pencerahan berkaitan dengan apa yang dilaksanakan di bawah sektor keusahawanan MARA. Okey Pak, kita telah dengar hala 7 keusahawanan MARA seperti yang diterangkan sebentar tadi. Berdasarkan hala 7 tersebut, dan apakah fasiliti dan juga program yang ditawarkan kepada usahawan dan juga bakal usahawan yang boleh dimanfaatkan dalam perniagaan mereka? Silakan Pak. Okey, untuk menjawab soalan ini, saya suka merujuk kepada satu terma yang biasa kita gunakan, iaitu apabila kita katakan MARA sebenarnya menyediakan satu ekosistem keusahawanan yang lengkap. Jadi apa yang kita katakan ekosistem keusahawanan yang lengkap itu? Jadi sekurang-kurangnya untuk kita pastikan ekosistem itu lengkap, kita perlu ada 3 elemen ini. Pertama, kita perlu ada usahawannya, iaitu orang yang akan menjalankan perniagaan. Yang kedua, kita perlu ada bisnesnya. Bagaimana kita nak membantu usahawan ini untuk kita bangunkan dari aspek perniagaannya. Dan yang ketiga, MARA menyediakan program-program di bawah fasiliti sokongan, sama ada dalam bentuk skim pembiayaan yang kita berikan ataupun premis perniagaan yang kita sediakan serta khidmat nasihat perniagaan. Ya, jadi merujuk kepada 3 ekosistem yang ada di MARA ini, kita telah mewujudkan program-program yang dapat membangunkan orangnya, yang dapat membangunkan perniagaannya, serta kita sokong dengan fasiliti perniagaan ataupun bantuan-bantuan dari segi skim pembiayaan kita. Kita ada rumah kedai, kita ada lot komersial, kita ada lot industri yang akan kita berikan ataupun kita sewakan kepada usahawan-usahawan MARA.
Jadi 3 aspek ini merupakan tunjang utama dalam kita melaksanakan program-program keusahawanan yang akan memberi kemudahan kepada usahawan untuk mendapatkan bantuan dan juga sokongan daripada MARA. Itu sedikitlah introduction apa yang kita buat di bawah sektor usahawan, ya Irman. Itu ya Tuan Puan. 3 tunjang iaitu latihan keusahawanan, pembiayaan perniagaan dan juga premis perniagaan. Dan juga selain latihan keusahawanan, pembiayaan perniagaan dan juga premis perniagaan yang disediakan oleh MARA tadi, adakah bentuk-bentuk bantuan lain yang MARA sediakan dan juga saya difahamkan MARA turut menyediakan pelbagai geran pembangunan perniagaan kepada usahawan. Dan untuk itu saya bolehkah Puan terangkan bentuk-bentuk geran yang disediakan oleh MARA? Okey. Soalan berkaitan dengan geran ni merupakan soalan favourite. Kalau usahawan kan dia datang pada kita, dia tanya, Puan ada tak geran-geran yang MARA berikan? Jadi geran ni sebenarnya satu kaedah yang disediakan oleh MARA untuk kita bantu usahawan-usahawan, terutama mereka yang baru bertatih ya di dalam perniagaan. Jadi usahawan-usahawan yang kata usahawan yang baru, usahawan yang masih dalam tempoh menyesuaikan diri dalam suasana perniagaan, kita bantu dalam bentuk geran pembangunan perniagaan supaya mereka ini dapat satu bantuan yang solid untuk memenuhi keperluan perniagaan mereka. Dalam aspek ini Irman, apa yang boleh saya katakan, kita ada 3 geran yang kita sediakan untuk kita bantu usahawan-usahawan dalam pembangunan perniagaan. Yang pertama adalah geran bagi program Business Advancement and System Enhancement ataupun kita kenali sebagai BASE. Jadi BASE ini adalah satu program yang kita nak memastikan berlakunya peningkatan ataupun berlakunya standardisasi dan juga peningkatan produktiviti perniagaan usahawan. Dalam geran ini kita ada 4 elemen utama yang kita berikan tuan-tuan. Yang pertamanya adalah untuk kita mengukuhkan pemasaran dan juga penjenamaan. Jadi ini adalah ada geran yang kita sediakan untuk tujuan promosi, untuk tujuan perkukuhkan jenama usahawan ataupun kita nak rebrand balik kepada satu jenama yang lebih baik, yang lebih mantap. Nah, ini adalah antara geran yang boleh dipohon oleh usahawan. Dan kemudian kita juga bantu untuk kita membangunkan mendigitalkan pengurusan perniagaan ataupun syarikat usahawan itu sendiri. Jadi bagaimana kita nak digitalkan? Ini adalah geran-geran yang kita berikan untuk mereka ini mengadakan sistem-sistem perniagaan. Sistem e-pos contohnya ya, untuk memastikan mereka dapat cater dari segi stock keeping, dari segi jualan dan sebagainya. Dan juga kita ada sistem yang boleh kita bantu dari segi perakaunan. Ini adalah antara contoh-contoh geran yang kita berikan untuk kita pastikan usahawan melaksanakan program pendigitalan syarikat. MARA juga menyediakan business coaching untuk usahawan-usahawan yang merasakan mereka ni perlu ada coach perniagaan yang membantu mereka untuk meneruskan perniagaan ataupun melihat apakah elemen-elemen yang perlu diperbaiki di dalam perniagaan mereka. Kita boleh sediakan business coach untuk kita attachkan kepada syarikat. Dan business coach ini akan membantu usahawan untuk melihat perancangan jangka pendek dan juga jangka panjang yang akan dilaksanakan oleh usahawan dalam memastikan syarikat dapat terus sustain di dalam industri mereka. Dan selain daripada itu, kita juga menyediakan geran untuk usahawan melaksanakan proses R&D untuk kita meningkatkan pengetahuan usahawan terhadap produk dan juga perkhidmatan dalam aspek pemasaran mungkin ataupun melakukan R&D terhadap produk untuk kita tingkatkan dari segi kualiti produk, jangka hayat produk dan sebagainya. Itu adalah antara skop yang kita berikan di bawah geran BASE ini. Itu cerita tentang bagaimana kita meningkatkan keupayaan syarikat ya Irman. Seterusnya kita lihat bagaimana MARA membantu untuk usahawan-usahawan ini mendapatkan persijilan yang bersesuaian ataupun yang berkaitan dengan syarikat mereka. Ini kita laksanakan di bawah program BEST. Dia banyak term dia. BEST. BEST ya. BEST ini merujuk kepada program-program persijilan ataupun kita katakan Business Enrichment, Standardization and Transformation. Bagaimana persijilan ini dapat membantu usahawan untuk transform perniagaan mereka. Jadi kalau usahawan yang ada keperluan untuk mendapatkan persijilan yang berkaitan, datanglah ke MARA dan kita disediakan latihan-latihan yang bersesuaian
Pertamanya, usahawan itu sendiri perlu faham keperluan persidilan itu. Jadi kita berikan latihan, kita berikan pemahaman untuk mantapkan pengetahuan mereka dan mereka dapat handle persidilan itu apabila kita berikan mereka proses ataupun kita attachkan mereka pakar-pakar yang akan membantu mereka untuk mendapatkan persidilan. Mungkin Irman, saya boleh share sikit contoh-contoh persidilan yang boleh usahawan dapati ya. Pertamanya, kalau contoh usahawan di dalam bidang restoran atau mereka yang terlibat dengan industri makanan, perkhidmatan restoran, apa contoh sijil yang boleh diberikan? Mungkin kita boleh berikan persidilan halal ataupun BEST ataupun trust marketing oleh KKM. Itu antara contoh sijil-sijil yang boleh didapati ya untuk usahawan dalam bidang restoran. Seterusnya, kalau spa, kita juga boleh berikan penarapan bintang yang disediakan oleh Motek. Mara akan bantu tuan-tuan untuk dapatkan penarapan bintang tersebut melalui pakar-pakar industri yang ada lah, untuk memberikan khidmat nasihat kepada usahawan-usahawan di dalam bidang spa. Kita tengok bengkel pula. Orang cakap bengkel ni dapat bengkel motor, bengkel kereta, apa bentuk sijil yang boleh kita bagi? Ada tuan-tuan, banyak sijil yang boleh kita perolehi. Contohnya yang disediakan oleh pihak SIRIM ya. Kita ada 4R2S daripada pihak SIRIM untuk pastikan suasana ataupun environment di dalam bengkel selamat, menyediakan sistem yang baik kepada bengkel dan sebagainya melalui persidilan yang diberikan oleh pihak SIRIM. Dan pelbagai lagi sijil-sijil yang dapat kita berikan kepada usahawan, dan kita mengharapkan dengan adanya persidilan ini mereka dapat membuat transformasi kepada perniagaan, dan persidilan ini sebenarnya merupakan satu recognition industri ataupun badan-badan tertentu terhadap kompetensi yang dimiliki oleh usahawan dan juga syarikat mereka. Jadi penting ya sijil ini. Jadi ini sekarang ni untuk tahun 2021 betul Mara memang memberikan satu tumpuan untuk kita bantu usahawan dari aspek persidilan. Okey. Yang terakhir, geran yang terakhir Irman, banyak saya bercakap hari ni. Irman terdiam sekejap. Saya tertunggu-tunggu. Apa yang terakhir tu ya? Okey, yang terakhir ni kita ada satu lagi sijil, kita ada satu lagi geran yang kita akan berikan kepada usahawan untuk memastikan mereka ni mengadaptasi teknologi tinggi di dalam perniagaan mereka. Jadi ini yang kita kenali sebagai Advanced Technology Entrepreneur Development Program ataupun ADAPT. Ya? ADAPT, how we adapt the technology, high technology in our business. Jadi daripada geran ini sebenarnya kita memberikan satu jumlah yang besar lah, because bila bercakap tentang teknologi tinggi dia tak kena jumlah yang murah-murah ni, kecil-kecilnya kan. Jadi dia melibatkan satu geran yang besar dengan nilai maksimum 100,000. Yang mana kita akan membuat thorough checking kepada keperluan usahawan untuk kita pastikan teknologi tinggi yang apply ataupun dimohon melalui geran Mara ini dapat memberikan transformasi pertamanya terhadap produktiviti syarikat, meningkatkan produktiviti syarikat, meningkatkan kualiti produk apabila menggunakan teknologi tinggi, meningkatkan perkhidmatan kepada pelanggan mereka, dan in the end mereka dapat memenuhi ekspektasi pelanggan melalui kualiti ataupun produktiviti yang lebih baik lah. Jadi ini antara yang kita berikan, geran-geran yang kita berikan kepada usahawan. Dan untuk tahun ini sebenarnya ni baru bulan 6 ya. Jadi kalau nak merebut peluang untuk memohon geran-geran yang disediakan oleh Mara, tuan-tuan, puan-puan cepatlah, cepat dan pantas. Hanya orang yang cepat dan pantas dapat merebut peluang yang terbaik. Masih berpeluang lagi ya? Ya, masih berpeluang lagi Irman. Okey. Itu tuan-puan ya. Ada 3 geran ya yang disediakan oleh Mara. Yang pertama itu geran base ya. Itu berkaitan dengan program peningkatan standardisasi dan juga produk perniagaan. Seterusnya ada program BEST. Perlu diingat kan, ada base, ada BEST. Yang mana BEST ini merupakan geran perniagaan untuk latihan dan juga untuk membantu proses dalam mendapatkan persidilan. Dan seterusnya geran ADAPT ya. Geran ADAPT ini merupakan untuk program pembangunan usahawan dan yang berteknologi tinggi ya. Dan terima kasih puan. Dan sebelum kita ke soalan yang seterusnya, kita akan tayangkan klip video yang berkaitan dengan penerima kemudahan Mara.
Okay, jadi penerima ni akan berkongsi mungkin Eman, Ya. apa pengalaman bersama dengan Mara dan bagaimana bantuan-bantuan yang Mara berikan dapat membantu beliau dan juga syarikat meneruskan perniagaan. Okay, kita saksikan mungkin Eman. Kita saksikan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syarizan bin Muhammad Nazir merupakan pemilik kepada perniagaan Cho Cha Kueh Tiao. Perniagaan ini telah ditubuhkan pada tahun 2009. Kini hampir 12 tahun perniagaan ini telah dijalankan. Bermula pada tahun 2016, saya merupakan salah seorang usahawan Mara Perak. Bermula dari situ, saya berbagai kursus yang telah saya sertai. Lebih daripada 20 kursus anjuran Mara, di antaranya kursus digital accounting, proses teknologi retod, bengkel modal perniagaan, bengkel persijilan halal, business networking skill, khusus pemasaran gorila. Pada tahun 2016, syarikat saya telah menerima pembiayaan putra sebanyak RM10,000. Pada tahun seterusnya 2017, syarikat saya telah menerima geran sistem pos bernilai RM20,000. Saya juga merupakan penyewa bangunan Mara Sungai Siput dari tahun 2018 sehingga kini. Alhamdulillah untuk tahun 2020, sekali lagi syarikat saya telah menerima kemudahan geran pemasaran marketing dan pemasaran Shopee. Alhamdulillah berkat atas bimbingan dan sokongan dari pihak Mara Kuala Kangsar dan Mara Perak khususnya, kini saya memiliki 3 cawangan restoran Cha Kueh Tiao, sebuah food truck dan 5 cawangan stall Cha Kueh Tiao. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh warga kerja dan pegawai-pegawai Mara Kuala Kangsar dan Perak khususnya. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan Buana. Itu tadi sedikit paparan video berkenaan dengan penerima kemudahan Mara, iaitu Cho nama perniagaan atau nama sebenarnya Muhammad Syarizan bin Muhammad Nazir, yang menjalankan perniagaan kedai makan Cha Kueh Tiao, Cha Kueh Tiao di Kuala Kangsar. Untuk makluman tuan-puan, saya pernah merasa pernah pergi ke kedai berkenaan dan memang dia menjamukan pelbagai jawadah kueh tiao, pelbagai jawadah yang saya tak pernah merasa sebelum ini, dan rasa memang sedap Puan, memang sedap. Saya rasa bila pergi sekali, rasa nak pergi sekali lagi. Jadi kepada tuan-puan semua, para pendengar, para penonton sekalian, sekiranya anda ada kelapangan untuk ke Kuala Kangsar, singgah-singgahlah ke kedai Cho Kueh Tiao, kedai makan Cha Kueh Tiao, Cho, ataupun kalau nak buat tempahan kepada Cho, saya bagi nombor telefon dia 019 492 4242. Sekali lagi 019 492 4242. Promosi Puan. Ya, bagus. Okey, boleh kita teruskan. Okey, seterusnya tadi Puan ada menyebut tentang kemudahan pembiayaan perniagaan yang disediakan oleh Mara. Dan saya pasti usahawan di luar sana begitu berminat untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang kemudahan tersebut. Dan oleh itu boleh sekiranya Puan jelaskan skim-skim pembiayaan yang disediakan oleh Mara berkenaan. Okey, kita seperti mana kita tahu pembiayaan perniagaan yang diberikan oleh Mara ni antara produk yang sebenarnya telah banyak membantu usahawan untuk memastikan mereka ini dapat meneruskan perniagaan melalui bantuan pembiayaan yang kita berikan. Jadi di Mara ni sebenarnya kita menyediakan banyak pilihan skim. Memang kalau nak ceritakan kita to be spesifik, kita ada lebih kurang dalam 14 skim semuanya sekali. Kenapa kita ada banyak skim ni? Jadi tujuan kita menyediakan satu skim yang banyak ini ataupun setiap skim ini merupakan ada bidang-bidang fokus yang kita berikan kepada skim-skim yang Mara sediakan. Yang pertamanya mungkin saya bagi contoh skim pembiayaan putra, yang mana skim pembiayaan putra ini kita sediakan untuk belia-belia yang baru terlibat dalam perniagaan. Mereka ini memerlukan bantuan dari segi dana, dan skim putra ini adalah satu skim yang bersesuaian yang boleh dipohon oleh belia-belia dengan nilai maksimum sebanyak RM10,000 sahaja. Jadi yang baru nak bermula dengan perniagaan yang kecil, mungkin dalam bentuk
stall burger ataupun dalam bentuk perniagaan yang kita kata dalam bentuk startup. Ini adalah antara skim yang boleh kita pertimbangkan untuk golongan belia. Selain itu juga kita ada juga skim untuk orang kelainan upaya yang memberikan satu kemudahan yang lebih ringan lah. Maknanya kalau untuk OKU ini mereka ni tak perlu cari cagaran, tak perlu ada penjamin dan sebagainya dengan nilai sehingga RM50,000. Kita juga ada menyediakan skim pembiayaan teknikal yang usahawan-usahawan yang memerlukan bantuan dari segi mesin ataupun peralatan. Ini ada antara pembiayaan dapat kita berikan, yang mana pembiayaan Putek ini istimewanya ya Rahman. Kita ada kombinasi geran dan juga pembiayaan. Jadi ini juga adalah antara produk-produk hot ya di MARA, warnakan kombinasi geran dan juga pembiayaan tersebut. Jadi mereka yang berminat boleh dapatkan pembiayaan Putek di pejabat-pejabat MARA berhampiran ataupun melalui kita punya sistem online. Selain itu ada juga program-program yang skim kemudahan seperti Mudah Jaya. Mudah Jaya ni kita katakan satu skim yang general lah, boleh kita katakan kebanyakan peniaga ataupun perniagaan boleh memohon skim pembiayaan Mudah Jaya dengan nilai sehingga RM500,000. Kita juga ada skim pembiayaan kontrak ekspres, yang ini kita memfokuskan kepada usahawan dalam bidang construction ataupun kontraktor-kontraktor yang mendapat job ataupun di award oleh mana-mana badan kerajaan ataupun kementerian untuk melakukan kerja-kerja di bawah sektor perkhidmatan kerajaan. Mereka boleh membawa inden untuk mendapatkan spike dengan cara yang lebih cepat. Ya, dalam tempoh 3 hari kita boleh memberikan kelulusan dengan syarat dokumennya lengkap. Dan ini juga merupakan satu skim yang sangat-sangat hot lah. Jadi kontraktor yang dapat job daripada government ataupun daripada GLC boleh datang kepada MARA untuk mendapatkan dana bantuan melalui SPAT. Selain itu kita ada juga skim pembiayaan profesional yang kita berikan kepada peniaga-perniagaan ataupun usahawan-usahawan yang terlibat di dalam bidang profesional seperti doktor, seperti firma guaman, firma accountant dan sebagainya. Jadi skim yang disediakan oleh MARA ini sebenarnya adalah satu skim patuh syariah dan kita berusaha ya daripada masa ke masa untuk kita pastikan usahawan-usahawan yang memohon skim ini dapat kita berikan melalui cara yang lebih cepat dan mudah. Itulah Iman yang mana kita katakan sedikit sebanyaklah apa skim yang ada di MARA. Dan mungkin kita boleh berdetailkan apabila kita melihat soalan yang tidak akan ditanya oleh pihak. Okey, terima kasih Puan. Saya difahamkan MARA ada merangka program-program keusahawanan dan juga saya nak bertanya kepada Puan, adakah MARA peka dengan trend masa kini dan juga kehendak industri? Kita boleh reverse sedikit daripada tadi. Kita nak bertanya dengan adakah dia MARA ni peka kepada apa yang berlaku kepada persekitaran kita. Okey. Menjawab soalan itu merupakan satu soalan yang kata agak berat lah because bercerita tentang collaboration di antara MARA dan juga industri ini. Sebenarnya dalam kita merangka program-program pembangunan usahawan, kita memang memberi keutamaan kepada apa yang diperlukan oleh industri dalam keadaan semasa. Jadi untuk memastikan MARA cater dengan keperluan industri ataupun usahawan-usahawan di dalam industri tersebut, kita sentiasa bekerjasama rapat dengan pemain-pemain industri yang telah menjadi strategic partner kepada MARA dalam kita membangunkan program-program keusahawanan. Jadi mungkin saya boleh share lah industri partner yang mungkin kita boleh kongsi dengan usahawan-usahawan. Antara program yang kita ada bersama dengan industri partner kita adalah pertamanya dengan pihak Petronas. Dan kita tahu ya Petronas merupakan satu GLC yang sangat gah yang menyediakan pelbagai peluang perniagaan kepada usahawan. Jadi kita bekerjasama rapat dengan Petronas untuk kita merangka program-program yang dapat kita laksanakan secara bersama melalui kepakaran industri yang ada pada pihak Petronas. Jadi contohnya kita telah membangunkan program
pembangunan usahawan otomotif MARA Petronas. Jadi ini adalah antara program yang kita berikan kepada usahawan yang terlibat di dalam industri otomotif, di mana kita akan transform bengkel mereka menggunakan jenama Petronas itu sendiri. Dan Petronas akan memantau, memberikan latihan dan seterusnya memberikan business coach kepada mereka yang terpilih untuk terlibat di dalam industri tersebut. Dan selain daripada itu, kita dengan Petronas kita ada program My Mesra. Jadi program My Mesra ni kita tahu kedai-kedai mesra yang ada di session-session PAM Petronas. Yang ini kita pastikan usahawan-usahawan yang berkelayakan, yang mempunyai produk yang bagus, berkualiti, dapat kita buat placement di kedai-kedai mesra. Jadi ada syarat-syarat yang telah dilonggarkan oleh pihak Petronas melalui kerjasama dengan MARA. Jadi usahawan-usahawan yang ada produk-produk yang bagus, datanglah kepada MARA untuk kita lihat kesesuaian dan boleh kita senaraikan di bawah produk ataupun cawangan-cawangan outlet-outlet My Mesra. Selain daripada itu juga kita ada program yang kita buat bersama dengan pihak industri, contohnya di dalam bidang elektrik. Kita ada program Pro Power, ya, program Pro Power kerjasama kita dengan Mr. Wireman. Jadi ini Mr. juga Wireman, ya, antara industri pakar industri dalam bidang elektrik. Yang mana kita tahu ya, lepasan IKMA kita ya, lepasan Institusi Pendidikan MARA di dalam bidang elektrik, mereka ini antara orang-orang ataupun usahawan-usahawan baru yang akan terlibat dalam perniagaan dalam bidang elektrik. Jadi bagaimana kita nak pastikan mereka ini diberikan pendedahan berkenaan dengan industri ataupun keperluan industri. Jadi kita bawakan pakar industri untuk bersama dalam program kita, merangka modul yang bersesuaian dan kita pastikan usahawan yang kita bantu melalui program ini dapat kita berikan input yang terbaiklah berdasarkan industrinya. Maksudnya kita tidak tinggalkan pelajar-pelajar yang di bawah institusi pendidikan MARA pun. Ya. Ini antara anak didik kita lah, sekiranya mereka ini memilih keusahawanan sebagai kerjaya pilihan dan mereka ini boleh memohon bantuan ataupun boleh mendapatkan program-program fasiliti yang disediakan oleh MARA. Okey, itu antaranya lah. Selainnya kita bercerita juga tentang situasi sekarang ya. Situasi sekarang kita kata pemasaran digital ataupun penempatan produk di dalam pasaran secara online merupakan satu kaedah yang terbaik untuk kita pastikan produk mereka dapat dibeli oleh usahawan. Sebab sekarang ni kita dah tak boleh nak walk in macam biasa, Iman. Untuk kita beli produk ataupun kita nak shopping, ada semua ni dah kira new norm dah ya. Jadi orang sekarang ni duduk di rumah, kita masuk ke dalam Shopee, kita masuk dalam Lazada dan kita order secara online dan 2-3 hari lepas tu sampailah produk ke tangan kita. Jadi kita ada satu program Jana Niaga MARA bersama Shopee. Jadi melalui program Jana Niaga MARA bersama Shopee ni sebenarnya kita ada satu collaboration bersama dengan pihak Shopee yang kita menempatkan produk-produk usahawan untuk kita pasarkan di dalam Shopee itu sendiri. Dan latihan-latihan pengurusan kedai secara online diberikan oleh Shopee secara langsung. Ini antara keistimewaan apabila terlibat dalam program-program yang diberi ataupun dibuat oleh MARA, Iman. Kiranya MARA ni sentiasa kepada melalui pendengar oleh Puan Negara tadi, MARA ya melihat apa yang berlaku di sekarang apa perubahan semasa ya. Jadi MARA akan cuba memenuhi kehendak dan juga kesedaran yang berlaku daripada masa ke semasa ya. Dan juga saya ada juga menerima beberapa pertanyaan yang hangat juga kan, selalu menerima pertanyaan berkaitan dengan tak lain tak bukanlah ya, berkenaan dengan kemudahan pembiayaan MARA ya. Ada yang bertanya dengan berkaitan dengan syarat-syarat umum syarat-syarat umum untuk melayakkan membolehkan usahawan itu memohon kemudahan perniagaan MARA. Boleh Puan jelaskan dengan secara lanjut? Okey. Kita bercerita tentang syarat umum ni, apa yang boleh saya kongsi ya, antaranya kalau untuk memohon skim pembiayaan MARA, perlulah warga negara Malaysia. Orang tu kenalah jadi warga negara kita untuk mendapat warga negara kita. Bumi Putra Puan Ya, Bumi Putra yang berumur di antara 18 hingga 60 tahun. Umur maksimum 60 tahun.
kita tak boleh pertimbangkan lebih daripada itulah, ada risiko-risiko yang perlu kita jaga juga. Dan seterusnya perlu ada sedikit pengalaman lah berkaitan dengan perniagaan yang diceburi. Mereka juga perlu mendaftar dengan SSM. Ini syarat yang utama. Kita kena pastikan perniagaan kita itu legal untuk beroperasi dan juga didaftarkan secara sah dengan pihak SSM. Mesti berdaftar dengan SSM Untuk secara general betul, kita nakkan satu pengesahan daripada pihak SSM. Sama ada dia perniagaan secara perseorangan, ataupun perkongsian, ataupun syarikat sendirian berhad. Betul Iman, betul. Dan apa yang penting mereka ni perlu melaksanakan perniagaan secara sepenuh masa. Dia tak boleh lah hari ni kerja sebagai pegawai marah, malam garang dia berniaga, dia nak minta loan kita. Itu mungkin kita tak boleh, sukar untuk kita pertimbangkan sebabnya maksudnya sebelah siangnya dia bekerja makan gaji, sebelah malamnya dia berniaga, itu tak boleh buat. Itu separuh masa. Yang kita nak bantu sekarang ni yang mereka yang serius, yang memberikan komitmen 100% kepada perniagaan. Ini adalah target group yang akan kita bantu. Kemudian perniagaan mereka kenalah beroperasi sekurang-kurangnya 6 bulan. Jadi kita nak tengok track record tu, bagaimana potensi perniagaan, bagaimana kita nak akses kepada risiko-risiko. At least dalam tempoh 6 bulan berniaga, kita boleh memberikan satu pertimbangan untuk kita bantu mereka dari segi dana pembiayaan yang MARA ada. Kurang-kurangnya dia ada asas, kita boleh melihat, maksud MARA akan melihat asas perniagaan itu sendiri untuk tempoh 6 bulan. Dan perniagaan kena patuh syariah lah. Kena patuh syariah. Halal orang kata. Kena halal, patuh syariah, dan ini antara kriteria yang kita tengok lah sebabnya MARA punya pembiayaan adalah satu pembiayaan patuh syariah. Jadi kita hanya boleh membiayai perniagaan-perniagaan yang patuh syariah. Dan untuk sedikit saya mungkin boleh tambah apa skop yang kita bantu daripada skim pembiayaan kita boleh berikan dari usahawan untuk mendapatkan modal pusingan. Kita juga boleh bantu untuk pembelian mesin dan juga peralatan. Kalau usahawan rasa perlu ada keperluan untuk buat ubah suai, kita juga boleh bagi bantuan untuk mereka ni melaksanakan ubah suai kepada perniagaan mereka. Nak tambah cawangan, ini cawangan perniagaan Irman, bukan cawangan lain. So nak tambah untuk menaik taraf perniagaan. Nak tambah cawangan, kita boleh bagi juga bantuan untuk mereka ini menambah cawangan di lokasi yang lain. Bila ada permintaan yang besar di satu-satu lokasi, mungkin ini adalah peluang untuk mereka menambah cawangan yang baru. Untuk menambah, maksudnya menambah daripada sudut kecantikannya kan? Itu dari segi keselesaannya kan? Dan juga kita boleh berikan juga belanja mengurus untuk kita pastikan ada modal pusingan ataupun belanja mengurus untuk mereka ini support operasi perniagaan. Contohnya belanja mengurus belanja mentadbiran contohnya kalau umpama macam bayaran gaji betul. Bayaran bil-bil yang berkaitan utility betul. Sewa dan sebagainya. So itu tuan-puan MARA dia membantu daripada sudut modal pusingannya, sudut kemudahan pembelian peralatan mesinnya dan juga ubah suai dan juga belanja mengurus Ada lagi tuan-puan? Okey, selain pada itu kita juga ada had untuk kita punya pembiayaan. Sekiranya tadi kita bercerita tentang pendaftaran dengan SSM. Sekiranya usahawan mendaftar sebagai syarikat milikian tunggal, nilai pembiayaan yang boleh kita berikan sehingga maksimum 250,000 saja Man. Tapi sekiranya usahawan ini mendaftar sebagai sendirian berhad, jadi nilai dia lebih tinggi lah. Jadi syarikat sendirian berhad ni mempunyai satu prestige orang kata yang boleh kita pertimbangkan satu nilai yang lebih tinggi sehingga nilai RM500,000. Jadi usahawan-usahawan yang masih selesa dalam keadaan milikan tunggal ataupun enterprise, mungkin sekiranya dalam keadaan yang sesuai, kita mengambil kira segala faktor, segala risiko, kita nak convert kepada sendirian berhad, silalah, kerana bantuan-bantuan yang disediakan oleh MARA akan mendapat, maksudnya usahawan akan mendapat lebih keistimewaan untuk pembiayaan kita nilai yang lebih besar lah sebenarnya. Betul. Jadi untuk kita bercerita tentang cagaran ataupun jaminan, mungkin saya boleh tambah sikit info. Kita ada 3 bentuk cagaran ataupun jaminan yang perlu disediakan. Tiga bentuk cagaran. Dia tak semua skim kita ada cagaran dan juga jaminan.
ada sesetengah yang memerlukan cagaran dan jaminan. Yang ini adalah applicable lah ya. Sama ada dia mendapatkan cagaran tanah, ya, ataupun perlukan penjamin, ataupun fixed deposit. So ada 3 lah ya. Ya, Ada cagaran tanah, ada ya, penjamin dan juga deposit fixed deposit tetap. tetap. Ya. Okey, itulah antara bentuk-bentuk ataupun sedikit sharing berkaitan dengan apa yang kita sediakan untuk skim-skim pembiayaan kita, Rahman. Dan saya rasa pembiayaan ini berlandaskan prinsip-prinsip secara Islam ya Puan. Ya, betul. Dan juga satu lagi ada keuntungan yang dikenakan di bawah kemudahan penggamaran ini dikenakan sebanyak 4%. Ya. 4% itu dia pengiraannya bukan secara tetap setiap tahun. Dikira secara baki di akhir reducing tahun. balance. Ya, maknanya Maknanya lagi banyak kita dapat bayaran, nilai itu akan lebih berkurang lah. Ya. Itu akan memberi manfaat kepada usahawan lah Betul. dalam merangka dan juga menjaga kewangan negara. Dan juga seterusnya Puan di dalam keadaan ekonomi yang mencabar ini, MARA dilihat sangat peka ya dengan situasi getir yang dihadapi oleh usahawan dan dalam meneruskan perniagaan mereka. Baru-baru ini YB Datuk Azizah pengurusi MARA telah menyatakan dalam kenyataan media ada menyebut MARA memberikan kelonggaran syarat untuk dua skim pembiayaan, iaitu pembiayaan prihatin mikro ataupun dikenali sebagai S3P, dan juga satu lagi kemudahan MARA itu kemudahan pembiayaan MARA Dana Nita. Ada 2 kemudahan yang telah dinyatakan dalam dia oleh YB Pengurusi. Dan sekiranya boleh Puan jelaskan sedikit kelonggaran syarat yang terlibat pada kedua-dua skim ini? Okey. Dalam keadaan sekarang kita melihat apabila usahawan berada dalam satu situasi yang sukar, jadi MARA telah mempertimbangkan untuk kita memberi kelonggaran kepada pelanggaran syarat untuk 2 skim, iaitu S3P dan juga Dana Nita. Jadi kita fokuskan dulu kepada skim S3P ini, yang mana melalui S3P ini stand for Skim Pembiayaan Prihatin Mikro. S3P, kita ringkaskanlah, dia tadi tu panjang, kita ringkaskan, setkan di dalam kepala S3P saja, S3P MARA. Okey, jadi apa yang kita berikan kelonggaran ya? Pertamanya, okey, saya bercerita tentang skim dululah. Nilai yang kita berikan, nilai maksimum pembiayaan yang MARA sediakan untuk skim ini sehingga RM50,000. Jadi usahawan yang ada keperluan untuk memohon sehingga nilai RM50,000, ini adalah skim yang terbaik yang kita tawarkan pada masa pandemik ya, pada masa sukar sekarang ini. Jadi pertamanya kita longgarkan syaratnya. Pertama kita kata tak perlu ada penjamin ataupun cagaran. Mana tak perlulah, tadi kita cerita kena ada penjamin cagaran. Sebelum ini ada cagaran ya, tak perlu ada penjamin dan juga cagaran. Kemudian memadai ada lesen SSM sahaja, tak perlu ada lesen PBT. Yang ini kita pastikan ataupun kita nak mudahkan pembiayaan ataupun permohonan oleh usahawan, tak perlu ada lesen PBT. Jadi syarat yang ketiga kita kata tak perlu pun beroperasi selama 6 bulan. Kalau hari ini ya kita dapat pendaftaran SSM, besok dah boleh datang kepada MARA untuk memohon S3P. Jadi kita nak bantu ni Rahman. Jadi kita mudahkan urusan tersebut. Yang keempat, usahawan tak perlu lagi berikan dokumen-dokumen berkaitan. Kalau sebelum ni kita pastikan kalau nak beli mesin, dapatkan sebuah harga daripada pembekal supaya kita boleh bayar direct kepada pembekal dengan nilai yang berkaitan. Kalau perlukan ubah suai, dapatkan kontraktor punya sebuah harga untuk kita lihat nilai yang sesuai untuk kita disburse. Jadi untuk kali ini dalam keadaan pandemik, semua orang ada bisnes-bisnes yang tak boleh beroperasi, kontraktor pun dah tak masuk pejabat untuk uruskan sebuah harga dan sebagainya. Jadi kita longgarkan syarat, tak perlu kemukakan semua dokumen-dokumen tersebut. Betapa MARA hendak membantu ya, betul tu Rahman. Dan kita berikan tempoh bernafas ataupun grace period sehingga 12 bulan. Maknanya kalau mohon bulan 7,
sehingga bulan 6 tahun depan. 1 tahun Puan Ya, 1 tahun. Kita boleh berikan pertimbangan grace period sehingga 6 bulan. 12 bulan. 1 tahun. Sehingga 1 tahun. Jadi kita mengambil kira dalam tempoh pandemik ini, kita tak tahu bila ni akan berakhir. Kita memberikan satu pelonggaran kepada usahawan supaya mereka ini boleh bernafas, boleh meneruskan perniagaan tanpa memikirkan komitmen untuk membayar semula kepada MARA dalam tempoh yang sukar ini. Selama 12 bulan. Selama 12 bulan. Umpama membuat permohonan pinjaman diteruskan, tak dikenakan bayaran selama 1 tahun. Honeymoon 1 tahun. Alhamdulillah. Tapi dalam tempoh 1 tahun betul itu Iman, saya menyarankan usahawan supaya mereka ni grab dengan segala peluang yang ada. If possible, buatlah saving dalam tempoh sekarang kerana tak ada komitmen yang perlu dibayar balik dalam tempoh setahun. Jadi usahawan kena pastikan mereka ini pandai menguruskan keuangan syarikat supaya apabila habis tempoh setahun, mereka mempunyai satu dana yang mencukupi untuk komit semula kepada pembiayaan yang telah kita keluarkan. Jadi kalau kita tengok di skrin ya Iman, kita ada di situ QR code. Usahawan yang berminat boleh scan terus QR code untuk masuk terus ke dalam sistem kita yang boleh straight away memohon pembiayaan. Jadi kepada penonton kepada yang menonton boleh straight away terus memohon melalui kod yang diberikan scan kod dalam paparan ingatkan tuan-puan bayaran balik kecualikan sehingga 12 bulan Jadi pada bulan ke-13 baru buat bayaran Ya, betul. Kita mengharapkan sekiranya diluluskan tuan-puan tidak terlupa untuk membuat bayaran pada bulan yang ke-13. Setahun tak payah bayar. InsyaAllah kita akan sentiasa follow up dengan usahawan kita, engagement dengan mereka supaya kita sentiasa ada connection dengan usahawan, terutama untuk kita pastikan kita mendengar keluhan, luahan dan juga rintihan daripada usahawan kita ni Iman. Okey, yang seterusnya kita ada 2 skim tadi kan Iman? Ada 2 skim Ya. Pertama skim mikro, yang keduanya skim Dana Nita Okey, Dana Nita. Okey, seterusnya kita lihat kepada pelonggaran syarat yang telah diberikan untuk skim Dana Nita. Okey, mungkin kita boleh Okey, seterusnya kita lihat kepada apa bantuan ataupun pelonggaran syarat yang kita berikan kepada Dana Nita. Untuk makluman Dana Nita ni bukanlah skim yang baru macam S3P. S3P ni betul-betul kita sediakan dalam waktu pandemik untuk membantu usahawan-usahawan yang terkesan dengan pandemik COVID-19. Dana Nita ni telah kita lancarkan lama dah daripada tahun 2018 ataupun 2017. Tapi dalam tahun ini, dalam masa pandemik ini, kita membuat penambahbaikan kepada syarat-syarat untuk Dana Nita. Dan kita tahu usahawan wanita ni bukan kaleng-kaleng Man. Bukan kecil-kecil anak orang kata. Ada usahawan wanita yang kah, ada usahawan wanita yang sangat berjaya. Jadi apabila kita mengkaji nilai pembiayaan itu, selama ni kita berikan nilai sehingga maksimum RM50,000 Man. Tapi bila kita lihat, sebenarnya ramai usahawan wanita yang berpotensi memerlukan pembiayaan yang lebih besar. Jadi kita naikkan nilai tersebut daripada RM50,000 kepada RM150,000. Daripada RM50,000 menjadi RM150,000. Jadi kalau usahawan wanita yang nampak ada keperluan untuk dana yang lebih besar melebihi RM50,000, mereka boleh memohon Dana Nita. Kalau sebelum ni tak boleh, RM50,000 saja. Jadi untuk tempoh pandemik ini kita longgarkan lagi syarat. Kita kata tak perlu penjamin ataupun apa-apa cagaran untuk pembiayaan Dana Nita di bawah RM50,000. Kalau dia masih mohon di bawah maksimum RM50,000, tak perlu cari penjamin dan cagaran lah. Tetapi RM50,000 satu sehingga RM150,000 syarat-syarat asal diguna pakai lagi lah. Kena ada penjamin dan juga tanah dan satu lagi deposit tetap. Ya, betul. Kemudian lesen PBT pun kita tak perlu lagi, tak perlu mengumpulkan lesen PBT. Perniagaan juga tidak disyaratkan untuk beroperasi di bawah tak semestinya selama 6 bulan. Macam S3P tadi juga daftar hari ini, besok dah dapat CGSSM, boleh datang kepada MARA untuk membuat permohonan. Jadi sama juga kita tak perlukan lagi sebut-sebut harga daripada pihak kontraktor ataupun pihak ketiga.
Dan masa bernafas juga boleh kita pertimbangkan sehingga 12 bulan. Sehingga 12 bulan. Satu Ya, tahun juga ya. Satu tahun juga. Tapi kita akan tengok case by case Ya, lah ya. untuk Dananita, kerana ada usahawan sebenarnya dia orang tak happy pun nak bayar Ada setengah ya. honeymoon sampai betul, 12 bulan betul, tu. ya. Kadang-kadang dia hanya perlukan tempoh 6 bulan untuk dia bernafas, untuk mereka ni menyusun balik strategi perniagaan, susun balik keuangan syarikat. 6 bulan sudah memadai. Tak ada masalah. Bagi tahu Mara, saya perlukan 6 bulan saja untuk saya honeymoon. Bulan ke-7 saya akan bayar. InsyaAllah kita boleh pertimbangkan. By all means, itu adalah satu Ya, ya. petunjuk yang usahawan kita berada pada satu tahap yang baik dan selamat apabila mereka tidak memerlukan tempoh bernafas yang panjang. So apa yang perlu saya nak highlight lagi ya, kalau sebelum ni kita katakan usahawan yang layak, usahawan wanita yang layak dari segi bilikan syarikatnya, mereka perlu 100% wanita. Kalau kita buat syarikat mana ada nama Irman, ada nama saya, tak boleh lah. Kalau kita dah ada kombinasi. Oleh kerana skim Dananita itu untuk wanita sahaja ya. Tetapi bila kita dah buat kelonggaran syarat ini, kita katakan cukup 51%. Saya pegang 51%, Irman ada 49%. Wanita 51%. Boleh mohon Dananita. Maksudnya pegangan tu wanita mesti melebihi. Pastilah ada nama pun Dananita Irman kan. Kalau dana laki mungkin Irman kena pegang 51, saya pegang 49. Tapi ini antara kelonggaran syarat yang kita berikan sekiranya ada syarikat yang ada kombinasi pemegang saham ataupun perkongsian yang boleh kita clarify, yang wanita itu memegang majoriti pegangan sahamnya, kita boleh pertimbangkan untuk Dananita. Ini antara perkara-perkara yang kita ambil perhatian dalam kita nak memastikan usahawan-usahawan mendapat sokongan daripada Mara melalui penambahbaikan yang kita buat ke atas produk-produk yang kita sediakan kepada usahawan Irman. Itu tuan-puan ya, kelonggaran-kelonggaran ya anda yang telah diberikan di bawah program pembiayaan S3P ya. Program S3P ini skim pembiayaan perniagaan prihatin mikro dan juga Dananita ya. Untuk S3P tadi ya, antara kelonggarannya ya ada 5 ya. Pertamanya, tak perlu lagi penjamin ya ataupun jagaran. Tidak disyaratkan mendapatkan lesen perniagaan daripada PBT. Ya. Perniagaan juga tidak disyaratkan telah beroperasi lebih 6 bulan, maksudnya dia boleh komponen 3 bulan. Ya. Dan juga tak perlu mengemukakan segala dokumen, sebuah harga ya, dan sebagainya. Dan juga tempoh bernafas ya, telah dipanjangkan sehingga 12 bulan. Betul, Mas. Ya, itu untuk STP. Dan juga untuk Dananita-nya, ya, kelonggarannya ada 5 juga. Yang pertamanya tiada penjamin bagi pembiayaan pinjaman di bawah RM50,000, yang mana kalau nak mohon RM50,000 masih ada dikenakan penjamin tadi ya, RM50,000 sehingga RM150,000 dikenakan penjamin, dikenakan penjamin cagaran tanah ataupun fixed deposit. Dan juga tidak disyaratkan untuk mendapatkan lesen perniagaan dari PBT, dan juga perniagaan tidak disyaratkan telah berproses 6 bulan ya, dan juga tidak perlu mengemukakan dokumen sebuah harga ya. Dan juga tempoh bernafas dilanjutkan sehingga 12 bulan. Saya pun dah bertukar. Dah banyak sangat dah tengok. Banyak sangat kemudahan ya. Tuan-tuan ingat tak, Mara ni banyak memberi kemudahan kepada usahawan. Tinggal lagi ada usahawan yang maksudnya belum mendapat tempoh dan juga di sini Puan Pengarah ya, berkongsi maklumat berkaitan dengan kemudahan kerja Mara bersama tuan-puan ya. Dan juga Puan ada menyebut tadi skim pembiayaan profesional prospek tadi ya. Oh ya, betul. Saya lihat skim ini amat membantu usahawan-usahawan yang terlibat dalam bidang profesional ya, seperti doktor, farmasi, firma arkitek, firma guaman, dan juga accountant bertauliah dan lain-lain yang seumpamanya. Dan juga saya nak bertanya pada Puan, bagaimanakah usahawan ini boleh menggunakan skim ini untuk mengembangkan perniagaan mereka? Silakan. Okey. Untuk skim pembiayaan profesional ataupun kita kenali sebagai prospek Irman, sebenarnya dia bukanlah satu skim yang baru. Kita dah lama pun memperkenalkan skim prospek ini.
untuk kita pastikan usahawan-usahawan Bumi Putra yang terlibat di dalam bidang-bidang profesional dapat kita bantu, dapat kita sokong dan dapat mengembangkan perniagaan mereka. Sama ada bagi tujuan untuk menambah cawangan, sekali lagi menambah cawangan, ataupun untuk tujuan memberi peralatan, contohnya kalau klinik kan, klinik gigi perlukan tambahan satu kursi lagi untuk rawatan pergigian. Jadi ini bentuk-bentuk yang dapat kita bantu nanti. Memerlukan modal pusingan ataupun nak ubah soal premis pun boleh kita berikan juga dan juga lain-lain termasuk belanja mengurus. Jadi kalau sebelum ini ya kita berikan bantuan secara terus, maknanya usahawan datang dan memohon daripada MARA untuk skim prospek, contohnya datang doktor klinik diminta pembiayaan prospek pada MARA dan kita sediakan pembiayaan tersebut dan doktor boleh buatlah menggunakan pembiayaan tersebut untuk tujuan-tujuan yang dinyatakan mengikut keperluan. Tapi bermula pada tahun 2018 kita telah merangka satu program yang lebih berstruktur dan yang berpackage untuk kita bantu usahawan-usahawan profesional ini. Kenapa kita buat macam tu, Irman? Sebenarnya kita nakkan penglibatan usahawan profesional ataupun profesional Bumi Putra ini lebih ramai lagi mereka ini terlibat dalam bidang keusahawanan. Kita nak merancakkan lagi penglibatan profesional dalam bidang keusahawanan. Kita nak bantu golongan profesional untuk ada perniagaan sendiri. Jadi melalui program yang telah MARA sediakan secara berpackage, kita telah menubuhkan ataupun kita telah memperkenalkan jenama, ya, ini antara contoh yang boleh saya highlightkan di sini. Kita telah memperkenalkan jenama UNI Clinic. Kita ada jenama UNI Pharmacy. Kita ada jenama UNI Dental. Jadi jenama-jenama yang telah saya sebutkan tadi telah dibangunkan oleh MARA dan kita memberi right ataupun hak kebenaran kepada usahawan-usahawan profesional di dalam bidang klinik, di dalam farmasi dan juga dalam klinik pergigian untuk menggunakan jenama ini di bawah program prospek. Jadi kita telah memberikan latihan. Bagaimana yang kita katakan program berstruktur dan berpackage? Kita sediakan latihan, kita sediakan incubator kepada mereka, kita sediakan package pembiayaan kepada mereka, kita sediakan jenama yang kukuh untuk mereka gunakan sebagai brand operator. Ini penting ya. Kita tak ada mengenakan cas-cas yang tinggi lah. Mereka ni sebenarnya boleh gunakan brand yang MARA bangunkan dengan syarat melepasi kriteria dan juga saringan yang ada syarat-syarat. Ya, kita sediakan. Sebab kita nak pakai brand MARA ni, jadi kita nak cari betul-betul usahawan yang berkualiti untuk run brand yang MARA sediakan. Jadi melalui kaedah ini sebenarnya kita dapat mempercepatkan pertumbuhan syarikat-syarikat Bumi Putra di dalam bidang profesional. Jadi kita mungkin kita boleh kongsikan nanti ya. Apa yang kita telah buat dan melalui kaedah ini juga kita boleh visualisekan brand tersebut seluruh Malaysia dengan cepat. Jadi saya rasa ini merupakan satu pendekatan yang berbeza lah yang telah diambil oleh MARA untuk kita pastikan usahawan yang kita bantu bukan sahaja kita berikan pembiayaan semata-mata tetapi kita berikan hands-on pemantauan dan kita berikan juga hand-holding konsep untuk kita pastikan mereka ini berdaya saing, berdaya maju, berdaya tahan di dalam industri yang diceburi. Itu antaralah kenapa kita sediakan skim prospek ini untuk usahawan kita. Saya nak tanya Puan Ana satu, bila mendengar perkataan uni klinik, uni farmasi dan uni dental, saya kira ada persamaan dengan Universiti Kuala Lumpur, Puan. Ya. Okey, UNI ni sebenarnya kita bukan panggil uni, Man. Kita kena betulkan sikit. UNI. Maknanya dekat. UNI. Ya, so UNI tu kita katakan UNI klinik. Maknanya klinik ini adalah klinik UNI. Kita nak mesra dengan masyarakat, kita nak mesra dengan komuniti. Jadi pembangunan jenama tu kita nak dekat dengan masyarakat. Jadi bagaimana kita nak kaitkan dengan UNIKL tadi tu? UNIKL merupakan institusi pendidikan di bawah MARA, 100% pendidikan MARA yang mempunyai kepakaran dalam bidang-bidang yang saya sebut tadi lah. Dia ada kliniknya,
ada farmasi dan juga dental. Jadi UNI Klinik, UNI ataupun Universiti Kuala Lumpur terutama yang di Perak ini, RCMP merupakan universiti yang melaksanakan program-program perubatan. Jadi mereka ni ada kepakaran untuk membangunkan modul-modul yang berkaitan dengan perubatan. Dalam masa yang sama, modul tersebut dapat melahirkan usahawan yang kompeten untuk menguruskan perniagaan dalam pengurusan klinik, pengurusan farmasi dan pengurusan klinik pergigian. Mungkin Man, kita ada perkongsian juga dengan usahawan kita ya untuk mendapatkan gambaran lebih jelas bagaimana pembangunan jenama yang dibuat oleh MARA dan digunakan oleh usahawan sebagai brand operator. Kita ada sedikit paparan berkenaan dengan yang diberkati oleh Puan tadi, ya, dan kita akan tayangkan video.
tengok paparan apa tu, visualize kan apa yang saya cerita tentang UNI brand tadi tu. Jadi di sini kan daripada awal, daripada brand tu kita wujudkan Irman, kita menyediakan konsep juga. Jadi kita tengok tadi di mana juga ditubuhkan sama ada klinik, farmasi tadi menggunakan satu konsep yang sama. Apa tu, layout yang sama, skin color yang sama. Ini kita katakan sebagai satu konsep dan juga brand yang Mara bangunkan. Tetapi usahawan-usahawan ini menjadi brand operator kepada brand yang kita bangunkan di bawah UNI tadi tu, teman. Mungkin lebih jelas lah bila kita dah nampak video yang kita paparkan sebentar tadi. Itu ya puan, video yang berkaitan dengan program Mara ya. Kaitan dengan UNI Klinik, UNI Dental dan juga UNI Farmasi. Tuan-puan dan sedang hari sekalian ya. Untuk soalan seterusnya kepada puan, dalam situasi sekarang puan sekarang ini, saya percaya pergerakan usahawan ada terhad ya. Ya betul. So bagaimana Mara membantu usahawan untuk mendapatkan program serta membuat permohonan kemudahan-kemudahan yang ada yang Mara tawarkan selain daripada berkunjung ke pejabat Mara itu sendiri ya. Oleh kerana sekarang ni kita ada sekatan tak boleh berkunjung ke pejabat ya. Jadi macam mana? Bagaimanakah usahawan untuk membuat permohonan kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh Mara? Soalan ni sangat-sangat bagus Herman. Sebabnya kita pun faham ya, dalam keadaan sekarang kita sebagai institusi kerajaan pun perlu mematuhi SOP yang digariskan oleh pihak MKN untuk kita beroperasi. Jadi apa yang kita sebutkan, kita tidak menggalakkanlah pertemuan secara bersemuka dengan orang ramai. Sekiranya ada keperluan hanya boleh dibuat melalui temu janji ataupun boleh menelefon kepada pejabat Mara yang mana kita dah paparkan sebenarnya senarai nombor-nombor telefon yang boleh dihubungi sepanjang tempoh pergerakan kawalan pergerakan ini. Jadi baru-baru ni sebenarnya kita telah Mara telah melancarkan portal keusahawanan yang baru yang lebih orang kata interaktif, yang lebih mesra pengguna. Untuk orang ramai mendapatkan maklumat berkaitan program-program di bawah program keusahawanan Mara. Orang kata di hujung jari lah one click masuk ke portal kita, dia boleh usahawan boleh mencari apakah program-program yang diperlukan dan juga melalui portal itu sendiri portal yang kita kenali sebagai portal My Usahawan ini sebenarnya mengandungi informasi berkaitan latihan keusahawanan, ada juga maklumat berkaitan dengan program-program khas yang kita sediakan, maklumat berkaitan dengan skim-skim pembiayaan yang Mara tawarkan, dan juga selain daripada itu kita juga menyediakan portal My Premise untuk membolehkan usahawan memohon ruang-ruang niaga kita melalui portal tersebut. Jadi ini satu Malaysia boleh guna. Just masuk dalam portal. Klik sahaja puan masuk dalam My Premise. Kalau usahawan tu di Perak, carilah negeri Perak, carilah daerah mana ataupun di mana senarai premis yang ada di negeri Perak untuk dipilih. Dalam tu kita dah ada tulis dah mana yang kosong, mana yang diisi. Jadi janganlah mohon yang diisi tu. Susahlah kita nak bagi. Untuk puan mohon yang kosong. Sistem ni maksud sistem ni digunakan pakai untuk keseluruhan di negeri maksudnya bukan di Perak sahaja. Bukan di Perak saja. Dia boleh digunakan pakai di seluruh Malaysia. Jadi usahawan-usahawan di luar sana janganlah risau kerana Mara sentiasa peka dengan keperluan tuan-tuan dan puan-puan. Kita tahun ini telah ada satu portal yang interaktif yang boleh digunakan untuk mendapatkan segala maklumat berkaitan dengan program-program keusahawanan Mara dan juga boleh memohon semua kemudahan kita melalui portal tersebut. Jadi mungkin nanti kita boleh kongsikan, saya punya tim boleh kongsikan di dalam ruangan chat box. Saya nampak juga tadi telah dikongsikan bagaimana untuk mereka memohon ataupun masuk ke dalam portal My Usahawan. Dan untuk manusia lagi portal untuk memasuki dan juga memohon permohonan dan juga ada dua permohonan itu permohonan kemudahan pembiayaan dan juga permohonan premis puan boleh melayari melalui mara.gov.my
Dalam situ ada tuan-puan kena klik bahagian keusahawanan ya. Dan untuk soalan seterusnya puan ya, pandemik COVID-19 memberikan impak besar kepada kelangsungan perniagaan usaha Bumi Putra. Ya. Jadi MARA sebagai agensi yang terlibat dalam pembangunan keusahawanan. So apakah inisiatif yang dilaksanakan oleh MARA bagi membantu usahawan yang terjejas selama hampir 2 tahun puan ya, pandemik ini melanda negara kita. So macam mana puan? Okey, dalam keadaan sekarang kita sebenarnya berkongsi lah kesukaran ataupun kesulitan yang dihadapi oleh usahawan-usahawan dalam usaha mereka mendepani cabaran sepanjang tempoh pandemik ini. Jadi bila berlakunya pandemik ya, kita telah lihat senario sekarang ni ada yang dibuang kerja, ada yang perniagaan yang terjejas, yang tak boleh nak buka lagi selepas tu, tak mampu lagi untuk mereka meneruskan kelangsungan perniagaan mereka. Ada juga yang memerlukan bantuan-bantuan untuk mereka yang survive dalam perniagaan mereka. Jadi mengambil kira keadaan tersebut ya, memang kita MARA sebagai agensi pembangunan usahawan kita mengambil beberapa inisiatif, kita terlibat bersama dengan pihak kerajaan melancarkan insentif yang bersesuaian untuk bantuan-bantuan yang dapat kita berikan kepada usahawan. Okey, dalam tempoh pandemik ini daripada tahun 2020 Aiman, kita lihat perlunya ada satu kaedah norma baru dalam kita melaksanakan program. Kita dah tak boleh nak laksanakan program secara bersemuka. Jadi apa yang kita buat? Kita buat satu program latihan ataupun program latihan usahawanan kita secara online. Jadi modul-modul yang boleh kita laksanakan secara online, kita tetap teruskan bersama dengan usahawan untuk kita menyampaikan input-input keusahawanan dan juga memberikan motivasi kepada usahawan-usahawan yang terkesan. Selain daripada itu, kita pun tahu usahawan ni sukar untuk memasarkan produk mereka sebabnya kedai tutup ni. Bila tidak dikategorikan sebagai essential services, kita tak boleh beroperasi. Jadi bagaimana MARA bantu mereka ni? Jadi kita wujudkan satu program Biz Network. Ini Biz Network ini adalah satu program ataupun platform pemasaran dan jualan yang MARA sediakan untuk membantu usahawan tempatan mengadakan promosi dan jualan produk serta membina networking secara atas talian. Jadi ini adalah antara program-program yang kita buat secara harian. Ya, setiap hari kita secara langsung live di FB pembangunan usahawan, bahagian pembangunan usahawan, yang mana usahawan-usahawan ini akan memberikan input-input ataupun mereka boleh mempromosikan produk dan perkhidmatan melalui Biz Network. Ada sebenarnya sejarah-sejarah ya kita dapati melalui 1 jam bersiaran ataupun dalam tempoh bersiaran mereka mendapat tempahan yang besar daripada usahawan di luar sana, daripada customer-customer. Mereka juga mendapat business partner yang dapat membantu ataupun bersama-sama dengan mereka meningkatkan perniagaan kepada satu tahap melalui program ini. Dan pada hari ini pada jam 11 mungkin sekarang ni sedang berlangsung yang itu Tiffin Jiwa, usahawan daripada Johor yang akan bersiaran langsung melalui Biz Network kita. Daripada Johor. Kita ambil kira semua usahawan-usahawan di seluruh Malaysia untuk bersiaran secara langsung di dalam Biz Network kita. Di sini sebenarnya mereka akan gunakan platform sebagai kaedah mempromosikan, memperkenalkan, menjual produk-produk kepada usahawan, kepada customer secara direct. Ini antara contoh yang kita laksanakan. Selain daripada itu juga kita menyediakan dana-dana untuk dalam tempoh yang terkesan ini. Sebagai contohnya, kita menerima 300 juta melalui skim penjana sebelum ini untuk kita bantu usahawan-usahawan yang terkesan akibat COVID-19, dan juga kita memberikan moratorium pembiayaan perniagaan, dan semalam juga ada disebut ya oleh YAD Perdana Menteri, Amat Berhormat Perdana Menteri kita melalui program Pemulih, dan akan kita berikan moratorium pembiayaan. Saya rasa moratorium ni bukan usahawan saja, kita sendiri pun kita sendiri pun alhamdulillah kita dapat juga moratorium. Alhamdulillah. Dan selain daripada itu juga kita memberikan diskaun 30% yang dikini ya, 30% untuk diskaun sewa. Ya, sehingga asalnya 3 bulan, tapi semalam telah
naikkan sehingga 6 bulan. Sehingga Alhamdulillah, daripada saya 3 rasa bulan juga 6 bulan ya. ya betul. Dan saya rasa kerajaan sangat prihatin dengan keadaan yang sedang melanda negara sekarang ini, dan usahawan tidak dibiarkan terkontang-kanting tanpa sokongan dan dorongan. Ya betul Pak Irman. InsyaAllah tuan-tuan, kalau tuan-tuan sentiasa bersama dengan MARA dan juga agensi-agensi keusahawanan yang lain mengambil tahu apa program-program, apa inisiatif-inisiatif yang disediakan di bawah agensi-agensi kerajaan ini, insya-Allah tuan-tuan akan mendapat satu suntikan semangat untuk meneruskan perniagaan dalam tempoh yang mencabar ini. Jadi itulah sikit sebanyak apa yang dapat saya kongsikan, bantuan-bantuan inisiatif yang kita laksanakan sepanjang tempoh pandemik yang telah berlangsung hampir 2 tahun ini, Irman. Itu tuan-puan ya, sudah tadi berbagai kemudahan ya yang disediakan oleh MARA ya, dan juga platform-platform yang disediakan oleh MARA ya, di mana sedang berlangsungnya platform penggunaan. Usahawan itu sendiri boleh meningkatkan apa dia punya jualan, dia punya untuk perniagaan dia. Itu betapa prihatinnya MARA kerajaan secara amnya untuk membantu usahawan yang terkesan akibat daripada pandemik ini. Betul, seterusnya kita kepada soalan ya. Kita terima soalan. Kita terima soalan daripada pendengar-pendengar kita. Soalan yang pertama ya daripada Encik Muhammad Azmi bin Ahmad, bagaimana hendak memohon geran packaging? Okay. Boleh buat penjelasan ya? Tadi kita ada sebutkan ya, bila MARA menyediakan portal keusahawanan tadi, semua permohonan boleh dibuat secara online melalui portal keusahawanan yang MARA sediakan. Geran packaging yang kita sediakan, tuan-tuan boleh direct kepada link ataupun dalam chatbot mungkin telah ada pun link untuk masuk ke My Usahawan untuk memohon geran-geran yang kita sediakan. Untuk memohon geran ni, tuan-puan boleh memohon melalui laman web yang dikongsikan di dalam chatbot tadi ya. Dan juga soalan seterusnya daripada Encik Wahid Suradi, berapakah maksimum geran base dan juga bagaimana cara untuk memohon geran yang MARA sediakan? Okey, nilai maksimum ya untuk geran kita. Okey, nilai maksimum adalah sehingga RM20,000 sahaja. RM20,000 ya. Jadi geran ini sebenarnya kita berikan apa yang kita berikan contoh ya, kalau sesuatu permohonan geran itu dibuat oleh usahawan, nilainya RM10,000 untuk dapatkan sedia halal contohnya Irman. Jadi MARA hanya akan menaja 90% sahaja daripada kos tersebut. Maknanya RM9,000 MARA saja, RM1,000 lagi perlukan komitmen daripada usahawan. Jadi bukan kita bagi geran 100% ya. Perlu ada komitmen daripada usahawan sebanyak 10% daripada nilai projek yang dipohon ataupun nilai geran yang dipohon daripada MARA. Kita nakkan usahawan kita ada komitmen supaya mereka ini dapat bertanggungjawab ke atas bantuan-bantuan yang diberikan oleh MARA. Jadi kalau RM10,000 nilainya, RM9,000 MARA tanggung, RM1,000 perlu keluar daripada poket usahawan sendiri. Maksudnya usahawan kena ada komitmen ya juga ya? Ya betul. Dan soalan seterusnya daripada Puan Sarina binti Aisyah, macam saya berniaga pakai kios. Ini soalan dalam bentuk WhatsApp ni, dia ringkas Puan ya. Macam saya berniaga pakai kios, maksudnya dia saya berniaga kios ya di waktu pagi, tapi saya ada keinginan membuat biskut ataupun kek. Boleh memohon ke? Tapi macam mana? Nak mohon apa ni? Nak mohon apa? Okey, soalan tak boleh jelas, tapi mungkin kita boleh pembiayaan kita boleh jelaskan sikitlah. Kalau penipuan ni, Puan Sarina ni berniaga pakai kios waktu pagi, tapi mungkin jualan tu hanya waktu pagi saja. Petang tu ada waktu lapangnya dia nak buat kek dan sebagainya dan perlukan S3P kita. Yang penting dia berdaftar dengan SSM ke tidak? Itu soalan kita. Ya, make sure kita berdaftar dengan SSM, perniagaan kita adalah legal dan dia boleh memohon untuk mendapatkan pembayaran S3P. Okey, soalan daripada Faizal ni dia kata ataupun satu lagi Puan Puan Sarinah ni boleh juga memohon skim yang lain, itu skim
pembiayaan skim putra ya. Ya, boleh juga. Kalau tidak kepada jumlah yang besar seperti 3P tadi 50,000. Betul. Jadi dia boleh mohon untuk skim putra yang maksimumnya Nilainya sehingga kecil. 10,000 saja Betul, ya. betul. Seterusnya daripada Encik Faizal, jika saya beroperasi daripada rumah, boleh ke memohon S3P? Masih banyak ke lagi dana S3P? Risau je ya, dana habis. Kita habis kan? Sebab dia S3P ni sebenarnya kita lancarkan bermula April sehingga Disember 2021. Sehingga tahun ini saja boleh? Tahun ini saja. So kena cepat, kena pantas. Siapa cepat dia dapat. Sehingga stok masih ada Puan. Betul. Ni kita nak menjawab ni. Kalau dia beroperasi pada rumah, boleh ke nak mohon? Boleh nak mohon. Kalau beroperasi daripada rumah, kita boleh pertimbangkan sekiranya dia melaksanakan operasi perniagaan secara online. Dia duduk di rumah tapi dia berniaga secara online. Dan dia boleh buktikan orang kata kedai dia dalam Facebooknya, kedai dia di dalam Instanya, tak ada masalah. Dia boleh memohon untuk kita pertimbangkan. Masih banyak ke? Itu rahsia lah. Kalau nak, mohon cepat. Ya, dalam keadaan kita nak membantu ni, kalau tak cukup pun kita carilah nak bantu juga. Kita cuba. Dan juga selalunya usahawan ni bila beroperasi dari rumah ya, kadang-kadang tu dia usahawan ni memiliki bengkel di sebelah rumah, mungkin dalam kawasan rumah, tapi bengkel yang berasanya dijadikan sebagai tempat atau lokasi perniagaan. Yang itu pun boleh memohon dengan syarat ya, yang kena tengok juga mungkin pihak berkuasa tempatan, walaupun dalam syarat dia tidak memerlukan pada lesen dan PBT, tapi kita kena tengok juga mungkin tidak perniagaan itu tidak mengganggu kejiranan ya. Ya, betul. Dan juga soalan seterusnya, soalan daripada Encik Juwaidi bin Suhaimi. Berapa lama proses pembiayaan dan juga berapa kadar keuntungan pembiayaan MARA? Berapa lama, berapa kadarnya? Okey, proses pembiayaan ni tertakluk kepada dokumen yang lengkap lah. Kalau 3 hari, dalam tempoh 3 hari, pengusahawan boleh memberikan satu dokumen yang lengkap, insyaAllah kita boleh berikan kelulusan yang segera. Untuk makluman dalam tempoh sekarang ni kami melaksanakan orang kata proses penilaian tu memang kita buat kelulusannya secara mingguan. Setiap minggu kita bermesyuarat untuk menilai permohonan-permohonan yang disediakan ataupun yang kita terima daripada usahawan. InsyaAllah dengan adanya satu dokumen yang lengkap, kita boleh pertimbangkan dalam tempoh yang singkat. Dan untuk menjawab tentang kadar keuntungan ya, pembiayaan MARA ni, kita ada 3 kadar yang berbeza. Kita bercerita tentang S3P, kadar keuntungannya adalah 3%. Dana neta, kadar keuntungannya adalah 3.5%. Selain daripada 2 skim ini, kadarnya adalah pada kadar 4%. So ada 3 ya? Ya, dan spike kita, pembiayaan kontrak ini adalah 6%. Sebab kontrak ni kita melihat kepada tempoh kontrak yang akan dilaksanakan. Sebenarnya tak sampai pun 6%. Itu adalah nilai maksimum lah sebenarnya. Nilai jangka masa dia menggunakan kewangan. Untuk setahun ya, 6% setahun. Dan soalan seterusnya daripada Encik Rizal bin Azhar. Soalannya berbunyi, ada tak buat untuk servis invoice financing? Saya rasa invoice financing ni saya rasa penyaman spike tadi yang kita bincangkan tadi Puan ya. Ini mendapatkan kontrak atau tawaran daripada jabatan yang berkenaan ya. Pinjaman spike ni kita memberi pinjaman kepada jabatan-jabatan contoh jabatan kerajaan ataupun GLC ataupun syarikat yang disenarai di bursa saham yang kita bagi ya. Dan juga itu kita panggil skim pembiayaan spike ya. Dan tuan-puan boleh memohon melalui online yang disediakan tadi, dan ataupun kalau mempunyai kesulitan ya untuk mengisi online ataupun kadang-kadang dia kontraktor ni dia urgent oleh kerana tawaran terhad dengan masanya, dia boleh menghubungi juga MARA daerah yang terdekat. Betul. Boleh menghubungi pegawai-pegawai kita, pejabat-pejabat MARA kita untuk mendapatkan maklumat ataupun kita nak mempercepatkan proses. Sebabnya untuk spike ni kita bagi jaminan kalau semuanya okey dalam tempoh 3 hari kita boleh bagi kelulusan. InsyaAllah Puan ya. So ada lagi soalan-soalan yang lain? Ada soalan lain daripada? Okey. Mungkin kita boleh fokus balik apa ni yang situasi sekarang ni. Bila berlakunya permohonan-permohonan di dalam sistem kita, ada
kita terima aduan, kata susah nak masuk sistem, ada yang kita kata tak pandai Betul, nak betul, upload betul, dokumen dan sebagainya. Dalam keadaan sekarang, saya menyarankan ya, kita dah orang kata perkhidmatan kita dah berteraskan teknologi, berteraskan ICT. Jadi usahawan ni sebenarnya kena equip diri mereka dengan kemahiran ICT. Ya, jadi macam mana nak mahir ni? Sebenarnya kita pun marah ya, kita ada sediakan juga pelbagai latihan untuk mereka ini mahir memasarkan produk secara online. Kita bagi latihan untuk mereka ini masuk ke dalam FBX contohnya. Jadi menguruskan perniagaan di dalam kedai-kedai online mereka. Ini sebenarnya antara bantuan-bantuan yang MARA berikan untuk kita pastikan usahawan dapat menjual perkhidmatan dan juga produk mereka dalam tempoh yang mencabar sekarang ni lah, especially bila tak boleh buka kedai. Jadi make sure kita tak buka kedai tapi customer ada option untuk berkunjung ke kedai kita secara maya, secara online. Jadi begitulah sebenarnya. Apa yang penting ya, usahawan perlu ada kesungguhan. Usahawan perlu ada self drive untuk dia mendapatkan apa maklumat-maklumat ataupun program-program terkini yang disediakan oleh agensi-agensi termasuk MARA. Dan bila Puan menyebutkan permohonan secara online tadi, ada juga pemohon yang bila mengisi permohonan secara online, dan pemohon tu beranggapan bila dah isi online dia dah beranggap macam permohonan itu telah pun diterima, kan? Jadi saya sarankan kepada usahawan yang mengisi permohonan secara online, sekiranya tidak dihubungi oleh pejabat MARA dah terdekat, saya sarankan kepada tuan-puan untuk menghubungi semula, bertanyakan status. Betul. Mungkin cara pengisian oleh tuan-puan itu mungkin tidak lengkap, dan keadaan tidak lengkap itu tidak disedari oleh pemohon berkenaan, menyebabkan dia terasa umpama permohonan itu telah pun berjaya dihantar kepada pegawai MARA daerah. Jadi dalam keadaan ini saya sarankan kepada pemohon semua untuk menghubungi semula pejabat MARA daerah terdekat untuk bertanya khabar lah Puan ya. Ya, betul. Kadang-kadang kita ada masalah juga ya bila pegawai-pegawai kita cuba menghubungi usahawan yang menghubungi ni. Ada juga. Ada yang tak angkat, ada yang kata tidak memberikan kerjasama dan sebagainya. Jadi untuk melancarkan proses permohonan, saya ingat perlu ada two-way communication. Sama ada tuan-puan boleh menghubungi pegawai kita dan pegawai kita biasanya akan menghubungi tuan-puan untuk kita pastikan setiap permohonan itu lengkap untuk kita bawa kepada jawatankuasa diproses untuk kelulusan. Jadi kena ada kerjasama lah di sini bukan pihak MARA saja. Pihak usahawan pun kena juga ya. Kadang-kadang kita menghadapi kesukaran untuk kita menghubungi pemohon-pemohon yang memohon secara atas talian. Ada juga soalan lagi ya? Soalan seterusnya. FYI. For your information. Ini bahasa WeChat kan? Ini bahasa WeChat, masalah WeChat ya kan. For your information kan. Kalau ingatkan nak masyarakat tadi kan. Tapi okey. For your information, perniagaan dan pembuatan saya di rumah. Maksudnya perniagaan dia di rumah dan saya supply kuih frozen di kedai Halal Mart dan atas talian dan juga secara ejen. Layakkah saya untuk memohon S3P? Okey, ini usahawan wanita lah ni. Usahawan wanita ni sebenarnya kan kita kagum lah ya. Hebat wanita ya. Sebelah saya pun wanita ya. Hebat. Maksudnya sekarang ni usahawan wanita, mereka ni capable. Dia duduk di rumah, dia boleh buat perniagaan. Dalam masa yang sama menguruskan keluarga. Hebat ke tidak wanita ni? Hebat ke hebat? Betul, hebat. Okey, jadi ini adalah usahawan yang hebat. Membuat perniagaan di rumah, supply kuih frozen dan ada perniagaan. Yang penting ni layak untuk memohon ni. Yang penting walaupun di rumah ada SSM, pendaftaran SSM. Buktikan kepada kita di dalam rumah itu ada dapur khas. Bukanlah khas lah, maksudnya ada ruangan untuk membuat pengeluaran kuih frozen. Ada peralatan-peralatan yang membantu untuk proses pengeluaran kuih frozen. Ada bukti-bukti produk yang dikeluarkan daripada rumah tadi tu, daripada dapur di rumah itu. Jadi
tak ada masalah. Puan boleh memohon, kita boleh pertimbangkan dan pegawai kami akan menghubungi untuk mendapatkan maklumat-maklumat yang tepat berkaitan dengan perniagaan yang dilaksanakan di rumah. Lagi bila pegawai kita hubungi, cubalah untuk mengangkat telefonnya. Ada yang banyak berlaku bila sekarang ni bila pegawai kita hubungi, dia melihat nombor telefon itu bukan nombor yang dalam kontak dia. Itu dia mungkin tak jawab kan. Jadi tuan-tuan kena ingat bila tuan-puan memohon permohonan mara, cuba pastikan kalau ada nombor yang tuan-puan tak familiar itu, angkat-angkat je dah. Kan? Ada khabar. Bukan apa, kod pinjaman permohonan berkaitan dengan ini ya. Sebab kita bagi tahu tadi, tempohnya terhad. Kalau tak ada kerjasama ataupun kita tidak mendapatkan maklumat yang tepat, mungkin kita sukar untuk kita berikan bantuan. Nanti bila oleh kerana sekarang ni ramai yang memohon, jadi bajet katakanlah dah habis. Jadi kita tak kena hubungi dia, dan selepas bajet habis barulah boleh hubungi. So jadi terlepaslah keluar. Itulah orang kata part-part siapa cepat dia dapat. Betul betul tu. Khususnya daripada Wasalwa. Wasalwa. Saya berminat untuk membuat membuat business cake tak apa, sebab saya mempunyai kemahiran tersebut. Namun demikian, peralatan dan perkakasan tidak mencukupi. Adakah boleh memohon dari segi peralatan? Saya boleh buat Boleh. Yang penting itulah tadi, perniagaannya itu wujud. Dan mereka ni akan berniaga secara serius, secara sepenuh masa lah untuk menguruskan perniagaan. Ada lagi soalan daripada pemohon, daripada pendengar-pendengar kita? Mungkin kita boleh highlight beberapa perkara ataupun situasi yang sekarang ni, Irman. Apa yang saya nampak banyak agensi-agensi menyediakan pelbagai program sebagai sokongan kepada usahawan. Dan kebanyakan program yang kita laksanakan secara online sebenarnya kita berikan secara percuma. Mungkin dalam keadaan sekarang usahawan-usahawan mempunyai satu masa yang orang kata terluang, sedikit masa yang terluang. Saya menyarankan mereka ni untuk terlibat di dalam program-program bantuan ataupun program-program latihan yang diberikan oleh agensi termasuk MARA untuk pastikan mereka ini sentiasa dikemaskini dengan input-input keusahawanan. Dan apa yang paling penting dalam keadaan sekarang, ramai usahawan kita yang orang kata demotivate, yang rasa tak ada semangat lagi nak meneruskan perniagaan. Hari ni boleh buka 2-3 bulan, lepas tu kerajaan umumkan berubah lagi tutup balik. Jadi dari segi perancangan sebenarnya sangat sukar untuk usahawan yang membuat satu perancangan yang teratur dalam keadaan sekarang. Kita nak respon kepada situasi ini sebenarnya, Irman. Bila kita dapati suasana ini berlaku, kita sangat-sangat faham usahawan sebenarnya terasa mungkin ada ketidakadilan, tetapi dalam keadaan sekarang apa yang penting adalah kita memastikan keselamatan semua orang, rakyat, untuk kita pastikan semua orang selamat dan terhindar daripada dijangkiti COVID-19. Jadi program-program yang kita laksanakan secara online ni tidak memerlukan usahawan untuk bergerak keluar daripada premis mereka, daripada rumah mereka. Dari rumah boleh pada. Jadi rebutlah peluang-peluang yang ada. Mungkin daripada salah satu program yang dihadiri ataupun yang disertai, ia menjadi satu turning point kepada mereka untuk mereka mendapat idea yang lebih baik untuk menguruskan perniagaan dalam keadaan sekarang. Jadi inilah saya katakan komitmen kita sebagai usahawan. In fact kita pun sebagai pegawai kerajaan ini, kita sentiasa mencari jalan, peluang-peluang bagaimana kita boleh menyediakan bantuan-bantuan yang lebih baik. Usahawan perlu peka pun Ya, betul. Untuk kita pastikan kita dapat membantulah usahawan dalam keadaan sekarang. Ada soalan lagi ke Irman untuk kita respon? Soalan seterusnya, suami saya tukang jahit tapi tak ada bengkel dan alatan lengkap. Adakah lengkap ataupun tak lengkap? Maksudnya alatan itu tak lengkap. Ada bengkel tapi tak ada bengkel dan alatan lengkap. Dia tak ada bengkel dan tak ada alatan yang mungkin lengkap. Boleh tak minta bantuan peralatan? Tak ada bengkel, saya tukang jahit tapi tak ada bengkel dan lengkap. Boleh tak minta bantuan peralatan? Nak mohon peralatan kalau untuk skim ni, kalau dengan mungkin kedai jahit biasanya mungkin tidak memerlukan kepada
kewangan yang besar puan ya. Ya, ya. Tidak memerlukan pada kewangan yang Ini, ini tak ada kedai ni Irman. Tak ada kedai ya? Tak ada bengkel. Tapi Maknanya tak ada sekarang bengkel. ni mungkin mereka ni ada kemahiran. Ada kemahiran. Ya, dia tahu macam mana nak menjahit, nak menghasilkan baju, nak menghasilkan seluar dan sebagainya. Tetapi dia tak ada satu business entity yang proper dan of course lah tak ada peralatan-peralatan. Ni macam nak mula perniagaan lah ni biasa. Okey, boleh. Kalau ada pendaftaran bersama pihak SSM, boleh mohon dengan MARA untuk dapatkan bantuan-bantuan termasuk peralatan tadi lah. Sebenarnya kemudahan MARA ni bukan sahaja pembiayaan bukan sahaja pembiayaan. Mungkin kalau kita bila dengan syarat yang bertanya tadi membuat permohonan kepada MARA. Dan juga MARA akan melihat kembali dia punya latar belakang keperluan tu. Dan mungkin kalau kita MARA tak boleh bagi pembiayaan, mungkin MARA akan bagi bantuan-bantuan yang lain. Mungkin sekarang ni kalau kata situasi penanya soalan ni dia tak berniaga pun lagi. Kan? Baru nak berjinak-jinak dengan perniagaan. Mungkin kita boleh katakan dapatkan dulu input-input keusahawanan itu. Dapatkan input-input bagaimana nak menguruskan perniagaan terlebih dahulu. Equipkan diri mereka dengan kemahiran mengurus supaya mereka dapat menguruskan perniagaan secara kompeten. Jadi mungkin kalau tidak dapat bantuan peralatan, cari dulu peluang-peluang untuk berkursus ataupun mengikuti program-program latihan, mendapatkan input-input yang bersesuaian untuk memulakan perniagaan. Dalam tempoh yang tu kita boleh pertimbangkan bantuan-bantuan yang berkaitan lah. Kalau perlukan mesin jahit lah ni, kalau nakkan mesin jahit kita boleh tengoklah satu jumlah yang boleh kita pertimbangkan. So saya rasa dengan ini dia boleh menghubungi pihak MARA daerah berdekatan. Boleh. Kita boleh beri untuk imat nasihat ni soalan-soalan yang begini memerlukan satu clarification. Kita perlu dapatkan lebih banyak informasi daripada penanya untuk membolehkan kita ni memberi guideline kepada mereka. Jadi untuk situasi yang begini, tuan ataupun puan boleh menghubungi mana-mana pejabat MARA daerah ataupun talian-talian hotline kita untuk mendapatkan khidmat nasihat bagaimana untuk mereka ni memulakan perniagaan dan seterusnya menikmati bantuan-bantuan yang disediakan oleh MARA. Dan untuk makluman tuan-tuan semua, kalau di negeri Perak ini kita ada 10 daerah ya puan ya. Betul. Jadi kita ada 10 pejabat MARA daerah di daerah yang beralah ya. Di Perak ada 10 daerah. Jadi kepada pemohon yang untuk mendapatkan maklumat lanjut ataupun khidmat nasihat boleh menghubungi pejabat MARA daerah yang berdekatan. Ataupun MARA-MARA di negeri lain pun boleh menghubungi MARA yang berdekatan. Okey, soalan seterusnya daripada Encik Juwaidi binti Suhaimi. Saya berhasrat nak beli mesin proses makanan, menyewa bengkel pembuatan dan juga marketing. Bagaimanakah proses pembayaran? Adakah secara terus kepada pemohon atau bagaimana? Okey. Ini dia nak mohon dia dapat tawaran. Soalan dia tak begini. Sebenarnya kalau kita lihat kepada soalan ini, beliau perlukan peralatan mesin. Kemudian nak menyewa bengkel ataupun mungkin premis perniagaan kita lah. Dan juga perlukan bantuan untuk melaksanakan aktiviti pemasaran atau pemasaran. Saya rasa soalan ni dia 3 in 1 sekali. Banyak ni. Dia minta semua sekali lah ni. Ya, minta semua sekali. Okey, untuk proses ataupun proses bayaran ni sebenarnya kalau untuk memudahkan usahawan, sekiranya pembelian mesin dibuat dengan syarikat ABC Sdn Bhd dengan nilai 5,000 contoh ya, untuk mudahkan usahawan, serahkan invoice daripada syarikat ABC Sdn Bhd kepada MARA dan kita akan terus bayar direct kepada pembekal tersebut. Jadi usahawan tak perlu fikir dah. Jadi kalau dalam keadaan dalam masa yang sama, sekiranya kita berikan 5,000 mesin untuk pembelian mesin, kita berikan 3,000 untuk modal pusingan. Yang modal pusingan ini kita akan berikan kepada usahawan untuk dia menguruskan perniagaan untuk keperluan modal pusingan tersebutlah. Jadi kita ada banyak cara sebenarnya dalam kita kaedah kita nak disburse duit ataupun pembiayaan kita. Sama ada kita nak bayar direct kepada supplier, kita nak bayar direct kepada pihak ketiga ataupun kita bayar kepada usahawan itu sendiri dan usahawan menguruskan bayaran kepada pihak-pihak yang terlibat. Setelah itu kita boleh bincang daripada masa ke semasa bagaimana kaedah yang terbaik untuk menguruskan satu-satu permohonan yang kita terima daripada usahawan. Memang? Ya, betul.
Ada lagi kira soalan daripada penonton? Soalan seterusnya, Ada soalan lagi ya? ada soalan lagi, kita sedang menunggu soalan ni. Soalan banyak puan tuan-puan Soalan ada sekalian. banyak, tapi saya nampak soalannya berulang. Berulang Kebanyakan betul. soalannya berulang dan kita pun telah Kita pun telah menjawab tadi Ya. ada soalan tu yang telah dijawab ni. Dan seterusnya akhir sekali ya, saya rasa kita ni akhir sekali Okey. Kita rasa kita boleh conclude lah Iman ya. Kita dah boleh conclude. Sebenarnya kita pun tak ada banyak masa lagi puan, sekarang ni. Kita boleh dapat queue Jadi kepada saya rasa kepada yang masih nak bertanya kita ada kekangan masa ya. Jadi tuan-puan boleh ada satu lagi puan. Boleh satu lagi boleh lagi puan Saya Rahimah Ramli, saya dah menjahit hampir 10 tahun. Suami pun sama, cuma SM saya baru buat bulan 3 21 sebab SSM saya mati tarikh. Ayat tu noktah tu lain dah. Ayat ni tak lengkap. Tapi kita faham. Okey, sekarang ni kita kata dia dah ada pengalaman 10 tahun untuk buat kedai jahit ya. Tapi dia baru daftar je SSM. Tak ada masalah. Datanglah kepada kami untuk mendapatkan bantuan-bantuan seperti yang telah saya explain sebentar tadi. Saya rasa kita nak okey, kepada soalan-soalan kepada yang penonton-penonton, nanti boleh emailkan kepada Mara ataupun boleh buat pertanyaan terus kepada Pejabat Mara daerah yang berdekatan kerana kita kekangan masa. Dan juga untuk akhir sekali puan akhir sekali sepanjang perbincangan kita ini berkaitan dengan usahawan dan juga apakah harapan Mara kepada usahawan Bumi Putra? Okey, besar sebenarnya harapan kita ya. Kita nak melihat usahawan kita sentiasa berdaya saing, berdaya tahan dan boleh maju dalam perniagaan mereka. Jadi sebenarnya segala bantuan yang saya sebutkan tadi yang Mara sediakan khususnya adalah untuk kita membantu usahawan untuk menguruskan perniagaan dan dalam keadaan sekarang kita nak meringankan beban yang ditanggung oleh usahawan akibat pandemik COVID-19. Jadi harapan saya secara generalnya boleh saya katakan kita mengharapkan apa juga bantuan, inisiatif, program yang telah disediakan oleh Mara ini direbut oleh usahawan dan juga usahawan juga sebenarnya selain daripada bantuan-bantuan yang disediakan oleh Mara, mereka juga perlu ada inisiatif sendiri untuk mengatur perniagaan dalam tempoh yang mencabar ataupun menyusun balik bisnes model mereka dalam keadaan yang mencabar sekarang ya. Usahawan perlu bijak mengatur strategi untuk kekal berdaya saing walaupun berhadapan dengan pelbagai situasi. Saya juga nak mengambil kesempatan ini untuk menyarankan kepada usahawan khususnya usahawan negeri Perak yang saya sayangi ya. Saya rasa dekat dengan usahawan yang negeri Perak ni. Jadi saya nak menyarankan kepada usahawan supaya meneroka cara ataupun kaedah ataupun inisiatif baru dalam meneruskan perniagaan masing-masing. Kita tak boleh berada di takuk lama. Kita tak boleh meneruskan model perniagaan yang lama. So kita kena review balik model perniagaan kita untuk kita sesuaikan dengan keadaan semasa. Jadi apa yang penting usahawan kena pastikan mereka ini telah bergerak seiring dengan keperluan teknologi. Mereka ini telah bergerak untuk cater trend customer yang sekarang ni tak nak datang lagi walk in ke kedai, nak fokus kepada kedai-kedai secara online, hanya di hujung jari. Dan seterusnya menggunakan platform digital yang disediakan oleh agensi-agensi kerajaan termasuk Mara secara sepenuhnya. Maknanya kita grablah peluang untuk mereka ni mempromosikan produk mereka dalam platform-platform digital yang kita sediakan. Termasuk tadi kita bagi tahu tadi ada business network tadi kan. Jadi dengan itu saya rasa apabila mereka telah mengambil langkah-langkah yang tertentu, saya yakin mereka ini dapat sustain di dalam perniagaan dan seterusnya dapat berdaya saing walaupun dalam keadaan yang mencabar sekarang ini.
Jadi untuk tuan-tuan, puan-puan yang bersama dengan kami pada hari ini, sekali lagi saya menyarankan layarilah portal Keusahawanan MARA untuk mendapatkan maklumat-maklumat yang tepat berkaitan dengan program-program dan kemudahan yang kami sediakan. Selain daripada itu, hubungilah pegawai-pegawai kami untuk berkomunikasi, mendapatkan khidmat nasihat secara dua hala untuk kita pastikan tuan-tuan dan puan-puan sentiasa diberikan sokongan dan support yang bersesuaian terutama dalam keadaan mencabar sekarang ini. Itulah antara yang dapat saya sarankan kepada usahawan dan saya mengharapkan sesi pada hari ini dapat memberi manfaat kepada mereka semua dan rasa seronoklah kita dapat menyampaikan maklumat-maklumat kepada usahawan. Itulah dia tuan-tuan tuan-tuan yang saya hormati. Alhamdulillah sesi soal jawab kali ini telah berjalan dengan baik dan kita telah mendapat penjelasan dari panel jemputan kita tentang peranan-peranan yang dimainkan oleh pihak MARA, antaranya membantu para usahawan dalam mengembangkan perniagaan mereka dan juga kemudahan-kemudahan yang disediakan seperti kemudahan pembiayaan perniagaan. Dan mudah-mudahan informasi yang telah disampaikan oleh panel pada hari ini oleh pengarah kita Puan Laila Rosma benar-benar memberi impak dan juga bermanfaat dan juga membuat anda semua tergerak untuk mendapat kemudahan yang disediakan oleh MARA. Dan terima kasih kepada panel jemputan, pengarah. Terima kasih kepada SME Corp yang telah menyediakan platform program pada hari ini. Terima kasih kepada anda semua yang mengikuti program ini dari awal hingga akhir. Terima kasih kepada semua yang terlibat. Akhir kata, semoga anda berjaya. Saya Irman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita berjumpa lagi insya-Allah.